paksi X yang ni. Kalau yang ni dia berputar terhadap paksi Y. Okay, jadi moment dia akan bertindak terhadap paksi Z. Okay, dia akan putar ke situ. Okay, paksi Z, satu lagi paksi. Jadi bila ada dua putaran ni, dia akan ada kesan pada paksi yang ketiga. Okay, pada paksi yang ketiga. Yang ni lah yang kena dia kena belajar. Okay, kena belajar sebab dia kadang kalau benda yang kecil kesan dia tak besar. Okay, benda kecil kesannya tak besar. Tapi kalaulah macam kapal, okay, kalau tahu kapal dia ada ombak dia kadang besar. Okay, lepas tu dia punya daya pun kuat, moment tu kuat. Jadi apa yang akan jadi, dia akan menyebabkan skru-skru dekat kapal tu jadi longgar. Okay, selepas beberapa kali oscillation macam ni, lama-lama dia dekat sini tu dia longgar lah. Okay, jadi sebab tu kalau dekat kapal tu, dia tengok dia punya bolt tu semua besar-besar. Okay, dia punya bolt tu dia memang letak besar. Okay, sebab dia mengalami kesan ni. Okay, yang dipanggil gyroscope effect. Bila dia ada dua putaran, okay, dua putaran pada dua paksi yang berbeza. Okay, jadi dia akan ada kesan moment, okay, pada kapal tu. Lepas tu dia banyak kali pula tu kena ombak tu. Jadi cyclic tu, bila dia cyclic banyak sangat, jadi tu sebab dia punya bolt tu semua jadi besar. Okay, yang ni kesan gyroscope pada roda basikal. Okay, kalau kita gantung ni, okay, roda basikal ni kalau tak ada kesan gyroscope tu, kalau tak ada putaran tu, okay, tak ada putaran yang sangat laju tu, dia akan jatuh ke bawah. Okay, dia akan jatuh ke bawah sebab dia ada berat roda ni. Tapi sebab bila kita pusing, okay, bila kita pusing macam ni, apa yang akan jadi, dia tak ada moment berat tu. Okay. Lepas tu spin tu dia gerak dengan sangat laju, tapi sebab dia dia punya paksi dia moment dan spin tu pada dua paksi yang berbeza, dia akan menyebabkan putaran pada paksi Y. Okay, tengok dia akan berputar macam tu. Okay, yang tu adalah kesan gyroscope. Okay, ada dua putaran pada paksi yang berbeza, dia akan ada satu putaran lagi, dia akan menyebabkan kesan pada paksi yang satu lagi. Okay, X, Y, Z. Okay, yang ni untuk gasing ataupun tops, itu ni dia tops. Okay, yang ni akan jadi macam ni lah. Okay, sepatutnya benda ni berat, kalau dia tak ada putaran, yang ni dia akan jatuh. Okay, yang ni pun sama, kalau dia tak berputar, dia gasing tu akan jatuh. Okay, bila tengoklah dalam, kalau dia main gasing pun, kalau dia dah sampai satu tahap, bila putaran tu dah slow, nanti dia jatuh. Okay, jadi gyroscope tu dia banyak gunaan jugalah. Okay, kalau dalam aerospace dia digunakan untuk tetapkan untuk stabilize benda yang bergerak, okay, benda yang terapung. Okay, kalau dekat kalau dekat space station tu, okay, dia saya ada video dia itu, saya tinggal lupa link dia dekat mana. Dia ada buat eksperimen dekat space. Okay, dia kalau dia ada satu benda, okay, dia gerakkan satu benda tu, dia akan terapung tanpa arah tujuan. Okay, dia tak stable lah. Tapi bila dia kenakan putaran tu, okay, benda tu jadi stable. Okay, dia akan jadi kalau dia pusing pun, kalau dia tolak sikit pun dia takkan pergi jauh. Okay, jadi dia akan stabilize benda tu terapung, okay, bila dia ada putaran. Okay. Okay, jadi yang tu adalah teori. Okay, sedikit kenapa you kena belajar gyroscope. Okay, jadi you kena belajar gyroscope sebab dia ada kesan pada struktur. Okay, struktur yang bergerak. Okay, mesin. Okay, memang dia ada kesan pada mesin. Okay, jadi yang ni definition dia. Okay. Gyroscopic motion occurs when the axis about which a body is spinning is itself rotating about another axis. Maksudnya dalam bahasa Melayu, bila ada dua pusingan pada paksi yang berbeza, maka akan wujud pusingan pada paksi yang satu lagi. Okay, kalau tengok kalau main gasing tu yang apa dipanggil game play, okay, mereka ada stadium. Okay, stadium tu dia buat melengkung.
Okay, dia buat melengkung sebab bila gasing tu dia gasing ni ada berat jadi gasing tu akan putar, okay, dia akan putar dan bila dia ada melengkung macam tu, dia ada stadium yang melengkung, dia akan ada satu lagi, dia akan menyebabkan moment, okay, dia akan ada momentum, okay, moment. Jadi dia ada dua pusingan, okay, dua pusingan pada dua paksi yang berbeza. Jadi gasing tu dia akan gerak pada paksi Y kan, jadi dia akan pusing stadium tu, okay. Sebab tu yang akan menyebabkan dia pusing stadium tu. Okay, kalau you tengok gasing pun, kalau you launch dia, okay, kalau launch gasing tu nanti dia akan selalunya dia akan pergi ke depan kan, okay, dia akan pergi ke depan, tapi kalau dia dah kalau dia sengit tu dia akan pergi pusing, okay, dia akan pusing kiri ataupun kanan. Sekejap Okay, jadi macam ni lah, okay, dia ada mg tu adalah moment dia, okay, mg tu adalah moment dia, yang ni adalah spinning dia, okay, dia bergerak laju macam tu, dia spin. Jadi force mg form a couple m, okay, couple tu moment lah, okay, couple tu moment. Moment dia tak gerak tapi couple dia bergerak, okay, couple tu, okay, couple. The couple vector m will cause a change in the direction of angular momentum vector, okay, li to lf. Okay, jadi dia akan ada menyebabkan perubahan, okay, dan causing the rotor to precess, okay. Jadi precess tu maksudnya pergerakan dia berputar terhadap paksi yang satu lagi, okay, paksi ni, okay, paksi N tu. Precess sama dengan dV over dt, okay, dV over dt, okay, dia akan berputar, okay. Jadi equation untuk gyroscopic couple, okay, jadi M ni adalah gyroscopic couple sama dengan precision, okay, yang kita panggil dia precision, unit radian per second, okay, cross product I itu adalah mass moment of inertia yang ni dalam kg per meter square, dan kg per meter square, yang seperti kg meter square ni silap ni. MR square. Okay, jadi yang ni sepatutnya adalah kg meter square, sorry. Ki itu adalah kg meter square. Okay. Mass moment of inertia adalah kg meter square. Okay. Dan spin ni adalah omega spin adalah radian per second. Okay. Jadi unit spin dan position adalah sama. Okay. Tapi untuk bezakan dia, spin ni dia akan bergerak sangat laju, okay, spin akan bergerak sangat laju, tapi precision ni dia akan gerak sangat perlahan. Kalau tengok daripada animation tadi pun, spin tu you tak nampak, okay, dia bergerak dengan sangat laju, okay, tapi you tahu dia ada, dia selalunya pada rotor, okay, yang ni adalah pada rotor, pada betul-betul tengah dia, okay, pada rotor tu, okay, yang tu adalah spin. Dan precision adalah pergerakan yang you boleh nampak, okay, dan dia selalunya sangat lambat, dia macam 6 saat baru dia habis satu pusingan, okay, jadi lambatlah precision, okay, sebab tu dekat sini spin tu dia lebih besar banding precision, okay, sebab tu yang ni kita panggil dia precess, okay, precess. Dan yang ni adalah operasi ni adalah vector multiplication, okay, vector multiplication maksudnya dia paksi, okay, paksi itu dia memainkan peranan juga, okay, dia akan ada peranan dan kena ambil kira direction dia, okay, direction dia. So equation, okay, jadi untuk bezakan, okay, aksis dia, okay, selalunya rotor, okay, katalah you ada rotor, yang ni disk, okay, dalam kes ni dia adalah disk, yang tu adalah paksi untuk spin, okay. Dalam giroskop ni kita panggil yang ni omega ni, okay, walaupun selalu kenal dia sebagai omega, yang ni kita panggil dia spin, yang ni kita panggil dia precision, okay, yang ni spin, yang ni precision, okay, yang ni adalah couple, okay, gyroscopic
couple. Okay, jadi untuk spin axis tu dia mesti pada putaran utama. Okay, yang putaran utama ni. Okay, jadi yang ni adalah yang kita panggil spin axis. Okay, dia berputar terhadap paksi tu. Okay, paksi tu. Dan untuk moment, okay, moment selalunya dia pada arah, okay, pada arah masses, okay, pada arah masses, okay. Moment tu maksudnya you ada satu, you ada satu benda kat sini, okay, dan you pegang kat sini, moment tu dia akan berada pada paksi ni, okay, paksi ni. Okay, dia ada berat dekat sini, maksudnya dia berputar terhadap paksi ni. Okay, benda ni dia berputar terhadap paksi ni. Okay, jadi yang ni lah, okay, itu adalah paksi untuk moment. Okay, paksi untuk moment. Dan untuk precision, okay, precision adalah paksi yang ketiga. Okay, yang ni adalah paksi yang ketiga. Jadi cara nak tahu, okay, cara nak tahu, kita guna right hand rule. Okay, guna right hand rule, you ada guna 3 jari ni saja. Okay, guna 3 jari. Jari telunjuk adalah untuk spin. Okay, jari ibu jari adalah untuk precision. Okay, dan middle, okay, jari hantu adalah untuk M. Okay, jari hantu adalah untuk M. Okay, mesti guna right hand rule ni. Okay, mesti guna right hand rule. Okay, selalunya yang ni akan diberi, okay, spin ni akan diberi, okay. Yang kena cari adalah sama ada precision ni ataupun gyroscopic couple ni. Okay, dia antara dua ni. Sama ada yang ni ataupun yang ni. Okay, yang ni selalunya akan diberi. Okay, yang ni selalunya akan diberi. Okay, jadi okay, yang ni cara untuk tahu apa dipanggil arah dia. Okay, yang ni cara untuk tahu arah dia. Ibu jari, okay, ibu jari adalah untuk position, okay. Spin adalah telunjuk, okay, dan jari hantu adalah untuk couple. Okay, dia mesti dalam bentuk ni, dia mesti 90 degree, okay, 90 degree terhadap satu sama lain. Okay, masa you buat ni pun kena buat jari macam ni. Okay, pastikan dia tegak antara satu sama lain. Kalau tak nanti you pun confused, you dekat axis yang mana. Kan, jadi kena letak dia mesti 90 degree antara satu sama lain. Okay, right hand rule. Untuk cross product ni, okay, yang ni dia bergantung kepada sama ada kalau you ada maklumat yang ni, okay, J dan I, okay, jadi couple tu dia kena ambil yang opposite direction, okay, kena ambil yang opposite direction. Tapi kalau you ada K dan I, okay, K yang ni, I yang ni, J tu terus ambil, okay, arah dia. Okay, jadi yang tu adalah arah yang betul. Okay, yang ni adalah cross product. Okay, you kalau you ingat I, J, A, I darab J, you akan dapat positif K. Okay, J darab I, dia akan jadi negatif K. Okay, kalau K darab I, you akan dapat positif J. Tapi I darab K, you akan dapat negatif J. Okay, itulah cross product. Satu lagi, okay, you kena tahu tentang flaming right hand rule. Okay, flaming right hand rule mesti buat macam ni. Okay, kena ada dan sebelah kanan, sebelah kanan. Untuk cari rotation, okay, yang ni adalah arah direction, okay, direction untuk paksi tu. Okay, yang ni adalah direction untuk paksi dan rotation you adalah yang ni, A ke B tu. Okay, A ke B. Okay, jadi arrow you sebenarnya adalah hujung jari. Okay, arrow tu adalah hujung jari. Okay, yang ni paksi dia. Okay, yang ni adalah arrow dia. Okay, jadi yang ni cara you untuk cari arah, okay, arah rotation ataupun dia punya paksi. Okay, yang ni paksi, yang ni adalah rotation dia. Okay, arah rotation. Okay, yang ni rotation dia. A ke B itu adalah rotation. Yang ni adalah paksi dia. Okay, yang ni lah kita panggil Fleming's right hand rule. Okay, yang ni akan guna untuk cari arah nanti.
Okay, jadi ada 3 possibility untuk gyroscopic couple ni. Okay. Kita ada formula M sama dengan precision cross product I omega, okay, I spin, okay, kita panggil I spin, okay. Selalunya spin ni diberi, okay, spin diberi. Jadi apa yang you akan jumpa adalah sama ada you diberi force precision, okay, force precision, maksudnya you ada nilai precision ni, jadi you kena cari M, okay, you kena cari M. Jadi resulting M tu kalau you ingat, okay, ni. Ya, resulting ni M tu yang kita nak adalah yang negatif. Dia akan berada pada opposite direction. Okay, jadi M yang cari tu sebenarnya adalah pada opposite direction. Okay, kalau you ada precision. Okay. Tapi yang ni second possibility, okay, bila mana you ada nilai M, jadi you kena cari precision dia. Okay, jadi untuk kalau you ada M tu, artinya you punya precision tu adalah arah yang diberi. Okay, arah yang diberi. Dia bukan lagi opposite direction. Okay, yang ni adalah M, yang ni adalah spin. Okay, yang ni jadi precision tu you terus ambil arah yang you dapat daripada right hand rule ni. Okay, kalau you ada yang ni adalah precision, okay, you ada precision dan you ada spin. Jadi untuk couple tu you kena ambil dia opposite direction. Okay, kena ambil dia opposite direction. Okay, dan case yang ketiga di mana non-spinning. Okay, non-spinning maksudnya dua, okay, salah satu ni sama ada yang ni, yang mana? Yang ni ataupun yang ni, ada tiga ni. Okay, tiga ni dia tak berputar. Okay, dia tak berputar. Okay, ataupun spin dan precision ni pada axis yang sama, okay, axis yang sama dan arah yang sama. Jadi kes yang ketiga ni bila mana kita tak ada gyroscopic effect. Okay, yang ni betul untuk boat lah. Selalunya kalau ada boat, dia ataupun ship, okay, ship kapal air, okay, kapal air, dia akan ada yaw, dia ada rolling dengan ada satu lagi apa? Pitch, okay, pitch. Jadi salah satu daripada tiga benda tu dia akan tak ada gyroscopic effect. Biasanya yang rolling lah. Sebab rolling dia akan sama axis dengan spinning engine. Okay, engine yang spinning tu. Jadi dia tak ada gyroscopic effect. Okay, tapi selalunya kalau pitch tu dia akan ada gyroscope effect. Okay. Jadi kita tengok yang pertama iaitu tentang force couple. Okay. Buat apa ni? Jadi ada dua case, okay, dua case yang you akan tengok. First one is force couple. Okay, force couple artinya bila kita kata force couple tu maksudnya M tu kita diberi, okay, M tu diberi, jadi kena cari precision. Okay, bila you diberi M, okay, bila you diberi M ataupun ada nilai M tu, precision tu kena cari. Okay, kena cari yang satu lagi yang tak ada. Okay, jadi yang ni adalah satu contoh. Okay, belum. Yang ni dia hanya ajar direction saja. Okay, jadi kalau untuk force couple, okay, spin sebenarnya adalah yang paling laju. Okay, jadi yang ni adalah spin setelah dia bergerak yang terbalik ni. Betul lah, dia sepatutnya bergerak macam tu. Okay, spin. Okay, jadi yang ni adalah axis spin. Okay, axis spin. Kemudian untuk couple, okay, untuk force couple kita ada M dekat sini. Lepas tu dia selalunya dia akan menyebabkan benda tu jatuh sebelah sini. Okay, yang tu dia akan menyebabkan couple terhadap titik, okay, titik tengah ni. Jadi apa yang akan jadi ialah you ada spin ke sana, you ada couple ke sini, jadi you punya precision tu dia akan bergerak ke atas. Okay, arrow tu guna right hand rule. Lepas tu letak you punya spin tu dekat mana? Dekat situ. Okay. You punya spin sini, M tu sebelah sini. Okay, you akan dapat
you akan dapati dia punya precision tu dia ke atas. Okay, arrow untuk precision ke atas. Jadi sebenarnya benda ni bila dia ada M ni kat sini dan yang ni bergerak laju, okay, bergerak laju, dia akan menyebabkan benda ni berputar lawan arah jam. Okay, kalau you tengok daripada atas. Okay, dia akan lawan arah jam. Saya rasa yang ni salah ni. Cuba Okay, yang saya salah arah. Salah arah. Dia sepatutnya ke sana. Okay. Dia sama dengan yang ni. Jadi rotor tu adalah paksi spin. Okay, yang ni kalau force couple. Okay. Kalau force precision, okay, kalau force precision yang ni kalau ni untuk plane yang take off, okay. Jadi kalau plane tu dia ada kita panggil apa, propeller, okay. Jadi you ada propeller, jadi propeller tu dia bergerak dengan sangat laju dan dia ada mass dia, okay. Jadi propeller tu adalah paksi untuk spin, okay. Propeller tu adalah paksi untuk spin, okay. Macam itulah selalunya sebab kita nak ada daya tujah ke depan, jadi propeller dia akan gerak ke ikut arah jam tengok daripada belakang, okay. Okay. Jadi dia gerak macam ni, yang tu adalah spin, okay. Dan pada masa plane take off tu, okay, bila dia take off tu dia sebenarnya bukan naik lurus ya, dia akan ada lengkung. Okay, untuk dia naik tu dia kena ada lengkung. Jadi apa yang akan jadi adalah akan ada couple, okay, gyroscopic couple, kesan daripada precision dan juga ni spin tadi. Okay, jadi sebenarnya dia akan menyebabkan couple pada kapal tu, okay, gyroscopic couple pada kapal tu. Okay, you ada spin kat situ. Kalau you test, okay, spin you ke depan sana, lepas tu you ada precision tu, maksudnya dia naik ke atas, okay. Kapal tu naik ke atas, jadi arah untuk precision ke kanan, ke kiri, ke kanan, okay, ke kanan. Spin ke depan, okay, jadi ke depan, ke kanan, jadi you punya M tu dia ke atas, okay. M you ke atas, tapi sebab yang ni adalah force precision, okay. Bila force precision maksudnya yang kita nak adalah M prime, okay. Jawapan betul dia adalah M prime, di mana ia adalah opposite direction daripada M ni. Okay, jadi jawapan yang you nak adalah yang M prime ni. Dia opposite direction. Jadi gyroscopic couple tu dia akan jadi dia akan pusing ikut arah jam, tengok daripada atas. Okay, tengok daripada atas. Okay, jadi untuk masalah, okay, untuk masalah gyroscopic couple ni you akan tengok masalah daripada basic, okay, satu basic mechanical yang tentang mechanical problem lah. Okay, you ada rotor, lepas tu pada masa yang sama dia bergerak ataupun ada precision, okay, kemudian kena tengok dia punya couple, okay, punya couple yang terhasil, okay, pada mesin tu. Kemudian kalau A-plane ni dia turn right, turn left, take off, landing, diving, okay. Yang tu adalah A-plane. Kemudian ship, yang ni untuk kapal. Simple, sebenarnya yang ni kena belajar, you kena tahu tentang simple harmonic motion, okay. Dia ada representation dia guna simple harmonic motion dan dia akan ada 6 degree of freedom, okay. Dan satu lagi adalah land vehicle, tapi land vehicle ni kita tak fokus lah sebab dia ada kesan sikit saja pada kereta, okay. Dia hanya ada sedikit kesan pada kereta, dia lebih pada yang ni basic, okay. Yang sebab untuk benda yang berputar dengan laju, okay, gyroscopic couple tu dia akan menyebabkan longgar, dia akan longgarkan dan dia ada stress. Dia menyebabkan stress pada dia punya fastness nanti, okay. Kalau airplane ni sebab yang ni dia akan menyebabkan airplane tu mungkin belok ke kiri ataupun
belok ke kanan. Jadi dia tengah take off ataupun dia landing. Kemudian yang ship ni, yang ni yang saya beritahu tadi, bila you ada ombak tu, bila you ada ombak tu dia akan menyebabkan pitching dan yawing tu, dan yang tu akan menyebabkan gyroscopic couple pada fasteners ni. Dekat bolt dia, dekat dekat bolt dia, dekat dia punya screw semua, okay. Jadi kena belajar lah, kena tahu kesan dia dan kena tahu cara macam mana nak cari nilai dia, supaya nanti kalau you design dia punya box tu berapa besar, bahan apa yang nak guna kan. Takkanlah kita nak guna getah kan, tapi getah bagusnya dia ada dampers, tapi yang juga jadi kena kira lah, kena kira gyroscopic couple. Okay, jadi yang ni adalah example satu. Okay, example satu yang ni adalah untuk yang ni post couple okay, yang ni post couple. Okay, lepas tu kita ada example 2, example 3 dan juga example 4. Betul. Ya? Mohon yang ada you sharing your address screen tu dia kan ada block. Mana? Yang ada stop sharing tu kan kita alih. Itu kan ada block. Tu. Dia block apa? Tadi ada yang tak nampak. Tak ada. Okey, ada yang tak nampak. Okey, jadi untuk teori itu saja. Okey, lepas ni kita buat soalan. Kita cuba tengok soalan yang berkaitan tentang giroskop ni. Giroskop. Giroskop yang ni adalah soalan yang pertama. Dah pukul 8.58. Ada soalan? Tadi baru teori